Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid yang Cikgu kasihi. Kita bertemu lagi dalam channel Cikgu Bom. Apa kabar semua murid-murid? Cikgu harap semua murid berada dalam keadaan yang sehat. Pada hari ini kita akan meneruskan sesi pembelajaran kita dalam mata pelajaran Matematik tahun 2 dalam tajuk Bahagi. Murid-murid boleh merujuk buku teks Matematik tahun 2 muka surat 95, 96, 97 dan 98. Standard kandungan pembelajaran kita pada hari ini ialah 2.4 bahagi dalam lingkungan 1000. Standard pembelajaran pula 2.4.1 membahagi dalam lingkungan fakta asas. Seterusnya, objektif pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, pertama, murid boleh membahagi dalam lingkungan fakta asas, yaitu melibatkan tanpa bagi atau berbagi. Dan objektif pembelajaran kedua, murid boleh menggunakan pelbagai strategi bagi membina dan menyatakan fakta asas bahagi. Bahagi. Apa itu bahagi? Ini ialah simbol bahagi. Murid-murid kena ingat, simbol bahagi adalah seperti ini. Seterusnya, konsep bahagi. Pertama, pengumpulan. Apa itu pengumpulan? Pengumpulan ialah murid boleh mengaitkan operasi bahagi dengan proses mencari sebilangan set yang sama besar yang boleh dijadikan daripada sesuatu jumlah objek. Proses ini dinamakan pengumpulan atau pembahagian secara ukuran kerana dalam proses ini murid-murid dikehendaki mengukur sebilangan subset yang sama banyak daripada objek asal. Kedua, pengongsian atau agian sama rata. Dalam konsep ini, operasi bahagi timbul apabila pelajar perlu mengongsikan sejumlah objek secara sama rata dengan beberapa orang kawan atau apabila membahagikan beberapa orang kepada bilangan kumpulan tertentu. Ketiga, operasi tolak berulangan. Konsep bahagi sebagai operasi tolak berulangan berkait rapat dengan konsep bahagi sebagai proses pengumpulan. Dan keempat, songsangan operasi darab. Apa itu songsangan operasi darab? Dalam setiap fakta asas darab, ada 3 nombor yang terkandung dalam fakta asas bahagi yang berkenaan. Dan operasi bahagi merupakan proses mencari faktor yang tertinggal dalam faktor asas darab. Baiklah, kita tengok satu persatu contoh soalan bagi 4 konsep bahagi yang akan kita bincangkan pada hari ini. Kita mulakan dengan konsep bahagi sebagai pengumpulan objek. Soalan 1. Soalan ini cikgu ambil dari buku teks. Budak lelaki ini kita beri nama Sarjit. Mari kita baca dan pahami perbualan mereka. Kek ini sudah masak, kata Ibu Sarjit. Di atas dulang yang dipegang oleh Ibu Sarjit ada 10 biji kek cawan. Kemudian, kata Sarjit, saya isikan 2-2 ke dalam piring. Saya dapat 5 piring. Jadi, kata kunci di sini ialah 2-2 dan 5 piring. Bagaimanakah cara kita menyelesaikan soalan ini? Kita lihat secara terperinci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 biji kek cawan. 10 dikumpul 2-2 dapat 5. Okey. Pada petak yang pertama
ada 2 biji kek cawan. Petak kedua, 2 biji kek cawan. Petak ketiga, 2 biji kek cawan. Petak keempat, 2 biji kek cawan. Dan petak kelima juga ada 2 biji kek cawan. Setelah dibahagikan, kita akan dapat 5 kumpulan. Setiap kumpulan ada 2 biji kek cawan. Pembagian yang lebih jelas adalah seperti berikut. Piring pertama ada 2 biji kek cawan. Piring kedua ada 2 biji kek cawan. Piring ketiga ada 2 biji kek cawan. Piring keempat juga ada 2 biji kek cawan. Dan piring kelima 2 biji kek cawan. Semuanya ada 5 kumpulan. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 10 dibahagi 2 sama dengan 5. Ayat matematik di sini ialah 10 bahagi 2 sama dengan 5. 10 ialah jumlah objek yang diwakili oleh kek cawan. 2 pula ialah bilangan objek dalam setiap kumpulan, yaitu 2 biji kek cawan. Dan 5 ialah bilangan kumpulan yang diwakili oleh piring. Sekarang kita lihat pula bagaimana cara kita selesaikan soalan ini menggunakan kaidah garisan. Sifar, 2, 4, 6, 8, dan 10. Ada 10 biji kek cawan. Kita kumpul dua-dua. Oke, kita akan dapat anak panah 1, 2, 3, 4, 5. Semua anak panah ada 5. Jadi 10 dibahagi 2 sama dengan 5. Ayat matematik ialah 10 bahagi 2 sama dengan 5. 10 ialah jumlah objek. 2 ialah bilangan objek dalam setiap kumpulan. 5 ialah bilangan anak panah bergerak. Seterusnya, kita lihat pula konsep bahagi sebagai pengungsian atau agian sama rata. Soalan kedua, ada 3 orang kanak-kanak berkongsi sama banyak 6 cucuk sate. Berapakah cucuk sate setiap kanak-kanak akan dapat? Oke, sebelum itu budak perempuan ini kita bagi nama Mimi. Budak lelaki ini kita bagi nama Adam, dan budak lelaki ini kita bagi nama Ali. Di sini ada 6 cucuk sate. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sate pertama kita beri kepada Mimi. Sate kedua kita beri kepada Adam. Sate ketiga kita beri kepada Ali. Sate keempat kita beri kepada Mimi. Sate kelima kita beri kepada Adam. Dan sate keenam kita beri kepada Ali. Jadi setiap mereka akan mendapat 2 cucuk sate. Kata kunci di sini ialah 3 orang kanak-kanak berkongsi sama banyak 6 cucuk sate. Kita tengok lebih lanjut lagi. 6 cucuk sate. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dikongsi bertiga dapat 2. Budak perempuan ini kita beri nama Mimi. Budak lelaki ini kita beri nama Adam. Dan budak lelaki ini pula kita beri nama Ali. Kita akan bagikan 6 cucuk sate ini kepada mereka bertiga secara sama rata. Oke, sate pertama beri kepada Mimi. Sate kedua beri kepada Adam. Sate ketiga beri kepada Ali.
Sate keempat beri kepada Mimi, sate kelima beri kepada Adam, dan sate keenam beri kepada Ali. Mereka bertiga mendapat 2 cucuk sate. Jadi kesimpulannya 6 dibagi 3 sama dengan 2. Ayat matematik di sini ialah 6 bagi 3 sama dengan 2. 6 ialah jumlah objek, yaitu 6 cucuk sate. 3 pula ialah bilangan kumpulan yaitu 3 orang. Dan 2 ialah bilangan objek dalam setiap kumpulan. Setiap seorang dapat 2 cucuk sate. Masih lagi dalam konsep bahagi sebagai pengongsian atau agian sama rata. Kita lihat situasi ini. Bolehkah 2 orang berkongsi 6 cucuk sate sama banyak? Ceritakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ialah Lina, ini ialah Berry. 6 cucuk sate ini kita akan bagikan sama rata kepada mereka berdua. Sate pertama beri kepada Lina, sate kedua beri kepada Berry, sate ketiga beri kepada Lina, sate keempat beri kepada Berry, sate kelima beri kepada Lina, dan sate keenam beri kepada Berry. Jadi mereka berdua mendapat 3 cucuk sate. Maka 6 dibagi 2 sama dengan 3. Ayat matematik di sini ialah 6 bagi 2 sama dengan 3. 6 ialah jumlah objek, yaitu 6 cucuk sate. 2 pula ialah bilangan kumpulan, yaitu 2 orang. 3 pula ialah bilangan objek dalam setiap kumpulan, yaitu setiap seorang mendapat 3 cucuk sate. Jadi jawabannya 6 cucuk sate boleh dibagi sama rata kepada 2 orang murid. Seorang murid mendapat 3 cucuk sate. Seterusnya kita lihat pula konsep bagi sebagai operasi tolak berulangan. Soalan 3. Budak perempuan ini kita beri nama Linda. Situasinya ialah Linda ada 8 keping agar-agar. 4 keping agar-agar Linda berikan kepada Wendy. Baki 4 keping lagi Linda berikan kepada Selby. Bagaimanakah operasi tolak berulangan ini kita boleh gunakan untuk menyelesaikan soalan ini? Oke, kita tengok di sini. 8 tolak 4 sama dengan 4. 1 kali proses penolakan. Kita tolak lagi. 4 tolak 4 sama dengan sifar. Tiada bagi. Jadi di sini kita tolak 1 kali lagi. Jadi dalam soalan ini operasi tolak berulangan berlaku sebanyak 2 kali. Baiklah, kita selesaikan pula soalan ini menggunakan kaedah garisan. Sifar 4, 8. 8 ialah jumlah agar-agar. Kita tolak dengan 4. Anak panah bergerak 1 kali. Kita tolak lagi 4. Anak panah bergerak 1 kali. Proses penolakan di sini berlaku sebanyak 2 kali. Jadi ayat matematik ialah 8 bagi 4 sama dengan 2. 8 ialah jumlah objek, yaitu 8 biji agar-agar. 4 ialah bilangan objek yang ditolak. Dan 2 pula ialah bilangan anak panah bergerak. Jika kita bahagi dalam bentuk lazim, 8 bahagi 4, kita dapat jawaban 2. Maksudnya 4 darab 2, jawabannya ialah 8.
8 tolak 8 sama dengan sifar, tidak ada bagi. Seterusnya, kita lihat pula situasi ini. 12 biji jeli disusun 6. Berapakah kumpulan kamu dapat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 biji jeli. Oke. Kita akan susun 6 jeli ini di dalam petak ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu kumpulan ada 6 biji jeli. Baki 6 lagi kita susun di petak yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu kumpulan. Di sini apabila jeli ini disusun 6, kita akan mendapat 2 kumpulan. Oke, kita tengok bagaimana operasi tolak berulangan berlaku dalam soalan ini. 12 tolak 6. Satu kali proses tolak berlaku, jawabannya ialah 6. Kita tolak lagi. 6 tolak 6. Satu kali proses tolak berlaku, jawabannya ialah sifar. Kita coba bahagi dalam bentuk lazim. 12 bahagi 6, kita akan dapat 2. Maksudnya 6 darab 2, jawabannya ialah 12. 12 tolak 12, jawabannya ialah sifar. Jadi ayat matematik di sini ialah 12 bagi 6 sama dengan 2. Baiklah, kita lihat pula konsep bagi yang keempat, yaitu songsongan operasi darab. Soalan keempat, budak perempuan ini kita beri nama Lili. Lili ada 18 batang pen. Setiap paket dimasukkan 6 batang pen. Kita lihat di sini, jumlah keseluruhan batang pen Lili ialah 18. Oke, setiap paket ini Lili masukkan 6 batang pen. Paket pertama 6 batang pen, paket kedua 6 batang pen, paket ketiga 6 batang pen. Baiklah, kita gunakan kaidah garisan untuk menyelesaikan soalan ini. Sifar, 6, 12, 18. 18 ialah jumlah batang pen. 6 pula ialah jumlah pen yang kita akan tolak. Oke, 18 tolak dengan 6, jawabannya ialah 12. Anak panah bergerak 1 kali. 12 kita tolak lagi dengan 6, jawabannya ialah 6. Anak panah bergerak 1 kali. 6 kita tolak lagi dengan 6, jawabannya ialah sifar. Anak panah bergerak 1 kali. Jadi di sini kita boleh lihat anak panah bergerak sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Jadi 18 bahagi 6 dapat berapa? Jawabannya ialah 3. 18 ialah jumlah objek, yaitu 18 batang pen. 6 ialah bilangan objek yang ditolak, yaitu 6 batang pen. 3 pula ialah bilangan anak panah atau berapa kali ditolak. Sekarang kita lihat pula berapa darab 6 dapat 18. Di sini ada 3 paket. Paket pertama kita isi 6 batang pen.
paket kedua kita isi 6 batang pen dan paket ketiga kita isi 6 batang pen. Jadi jumlah keseluruhan batang pen ini ialah 18 pen. Kita gunakan kaidah garisan untuk menyelesaikan soalan ini. Sifar 6, 12, 18. 18 ialah jumlah pen, 6 ialah jumlah pen yang kita akan tambah. Sifar tambah 6 jawabannya ialah 6. Anak panah bergerak 1 kali. 6 tambah 6 jawabannya ialah 12. Anak panah ini bergerak 1 kali. 12 kita tambah lagi dengan 6, jawabannya ialah 18. Anak panah bergerak 1 kali. Kita boleh lihat di sini anak panah ini bergerak sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Jadi berapa darab 6 dapat 18? Tempat kosong darab 6 sama dengan 18. Jadi jawabannya ialah 3. Kesimpulannya, 18 bahagi 3 sama dengan 6. Apabila songsangan operasi darab berlaku, 6 darab 3 sama dengan 18. Baiklah murid-murid, selesai sudah topik pembelajaran kita pada kali ini. Cikgu harap murid-murid yang mengikuti sesi pembelajaran cikgu boleh paham apa yang cikgu sudah sampaikan. Baiklah, aktiviti tugasan pada kali ini ialah rujuk buku aktiviti matematik tahun 2, muka surat 71, 72, 73, dan 74. Murid-murid boleh coba menjawab soalan ini. Gunakan video yang cikgu sudah sediakan ini untuk membuat rujukan. Selamat mencoba. Kita jumpa lagi, tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan tekan butang subscribe di bawah. Terima kasih. Bye.